Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Okay, kita start kelas hari ni lah. Buka buku teks. Muka surat. 232. Kita nak sambung bab 7, penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan. Boleh dengar kan suara cikgu? Boleh. Okey, ini kita sambung lagi 7.2 iaitu penyata kedudukan kewangan. Minggu lepas kita belajar, minggu lepas pula. Senin hari tu kita belajar apa? Ada ingat tak? Kita belajar asal menyata kedudukan kewangan. Tujuan Kita penyediaan belajar dia penyata macam mana? kedudukan kewangan. Bentuk apa kita belajar? Bentuk T. Bentuk T. Hari ni kita nak sambung format penyata pula. Okey. Sebelum tu, cikgu nak kamu tekan link yang ada dekat chat tu dan selesaikan soalan-soalan yang cikgu dah sediakan. Ada tak? Link dekat chat tu. Ada. Cikgu bagi masa 10 minit. Senang. Ni dah ada orang jawab. Tekan link Padlet tu. Lepas tu nampak soalan-soalan. Jawab semua soalan. Tekan di add comment tu. Dan masukkan jawapan kamu. Okey, dah boleh stop dah. Dah boleh stop jawab. Kita bincang. Kita tengok satu-satu. Apakah yang dimaksudkan dengan penyata kedudukan kewangan? Betullah semua ni. Penyata kedudukan kewangan disediakan pada akhir tempoh perakaunan untuk menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan. Dia disediakan lepas kita sediakan akaun apa? Akaun perdagangan dan untung rugi. Ya betul, kita sediakan akaun perdagangan dan untung rugi, baru kita sediakan penyata kedudukan kewangan. Okey, contoh-contoh komponen-komponen yang ada dalam penyata kedudukan kewangan. Yang pertama, aset bukan semasa. Bawah aset bukan semasa kita ada mesin, jentera, kenderaan. Okey, kita nak tengok objektif apa yang akan kita nak belajar hari ni. Hari ni kita nak belajar, kita nak sambung. Kita dah belajar bentuk T. Kita nak belajar pula hari ni format penyata. Penyata kedudukan kewangan format penyata. Okey, yang pertama kita nak sediakan penyata kedudukan kewangan dalam format penyata berdasarkan maklumat imbangan duga. Lepas tu, yang kedua kita nak sediakan akaun modal dengan mengambil kira ambilan dan untung bersih ataupun rugi bersih. Okey, sebelum nak rehat ni lagi 5 minit, kita nak tengok dulu apa yang ada dalam format penyata ni. Okey, yang pertama sekali, nama. Samalah macam kita buat bentuk T tu, nama penyata kedudukan kewangan pada. Kita ada 3 lajur. Kan? Kita ada 3 lajur untuk penyata, format penyata. Yang pertama kita tulis aset bukan semasa. Lepas tu yang kedua, aset semasa. Yang ketiga, tolak liability semasa. Kita akan dapat total.
And then kita tengok equity pemilik. Dan kita tambahkan dengan liability bukan semasa, kita akan dapat total. Total di atas dengan total di bawah mesti sama. Barulah jawapan kamu betul. Okey, seterusnya kita tengok pula muka surat 2, 3, 4. Iaitu penyediaan akaun modal. Penyediaan akaun modal. Seorang tolong baca Ustaz apa yang ditulis tu. Bagi saya. Yang butiran tu lah cikgu. Yang dia tulis tu butiran ambilan, untung bersih atau rugi bersih tu semua. Baca dalam buku. Penyediaan akaun modal. Butiran ambilan, untung bersih, rugi bersih akan memberi kesan terhadap akaun modal. Okey, lagi. Cuba dia cakap apa tu? Bawah dia. Butiran dia untung bersih, kesan menambahkan modal, rekod di bahagian kredit akaun modal. Modal tambahan menambahkan modal, kredit akaun modal. Rugi bersih mengurangkan modal, debit akaun modal. Ambilan mengurangkan modal, debit akaun modal. Lepas tu yang tepi tu Okey, kena dah. baca juga cikgu. Dah, tak payah. Nanti cikgu terang. Okey, terima kasih Aina. Okey, kita tengok penyediaan akaun modal. Kita akan ambil kira ambilan, untung bersih ataupun rugi bersih yang kita dapat bila kita buat akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, bila kita dapat untung bersih, kita akan rekodkan di bahagian kredit akaun ambilan. Di sinilah di bahagian kredit. Kerana bila akaun ambilan ni menambahkan modal, kita akan rekodkan di bahagian kredit. Lepas tu kita tengok pula ada modal tambahan. Kalau kat soalan dia ada modal tambahan, kita kena rekodkan di kredit juga sebab dia menambahkan modal perniagaan kita. Kalau kita dapat rugi bersih di akaun perdagangan dan untung rugi yang kita buat, kita dapat rugi bersih. Dia akan mengurangkan modal. Bila dia mengurangkan modal, kita kena rekodkan dia di bahagian debit akaun modal. Sama juga dengan ambilan. Ambilan ni wajib kita rekodkan di bahagian debit akaun modal sebab kita ambil barang perniagaan kita. Dan akan mengurangkan modal perniagaan kita. Okey, ni tepi ni yang cikgu buat tepi ke mak kelabu tu. Penyediaan akaun modal. Ini contoh je lah cikgu nak tunjuk sebab ruangan tak cukup. Kamu tengok dalam buku, muka surat 2, 3, 5. Form tu kita tulis tajuk akaun modal. Kita ada sebelah debit, tarikh, butir, folio, amount. Sebelah kredit pun sama. Tarikh, butir, folio, amount. Okey, yang pertama sekali. Catat yang pertama sekali kita kena tulis baki BB. Baki BB ni kita nak dapat kat mana? Baki BB tu adalah modal awal. Kita boleh dapat di dalam soalan juga. Dalam soalan dia bagi modal. Itulah modal baki BB. Modal awal. Kita tulis di bahagian kredit sebab dia menambahkan modal. Okey, seterusnya kita tulis pula ambilan. Nombor 2 kita tulis ambilan. Kalau dalam soalan dia ada bagi ambilan. Kita rekodkan dia di bahagian debit. Seterusnya, okey, rugi bersih dengan untung bersih ni dia depends. Tengok kepada akaun perdagangan untung rugi yang kita dapat. Bila kita dapat untung bersih, kita kena rekodkan dia di bahagian kredit di bawah modal awal.
Okey, kalau kita dapat rugi bersih pula, kita kena rekodkan dia di bahagian debit sebab dia rugi, mengurangkan modal. Kita rekod dia di bawah ambilan. Ini salah satu je lah, rugi bersih atau untung bersih. Yang mana-mana je lah. Okey, bila kita dah dapat ni, kita kena hitung. Belah mana besar? Belah mana kecil? Contoh kita kata belah kredit ni besar. Nilai dia besar bila kita tambah baki BB dengan untung bersih ni. Nilai dia besar. Dengan debit ni nilai dia kecil. Kita ambil nilai yang besar tadi tu. Kita tolak dengan nilai yang kecil. Kita akan dapat perbezaan kan? Perbezaan tu lah yang akan kita tulis sebagai baki HB. Baki hantar bawah. Baki HB. Kita tulis lah, dia depends on kalau kamu dapat perbezaan tu di kredit, kamu tulis di belah kredit lah. Kalau kamu di sebelah debit, kamu tulis di sebelah debit. Okey, jumlah ni bila kamu dah tambah kedua-dua belah, mesti dapat sama jawapan dia. Okey, bila kamu baki BB tambah untung bersih, kamu akan dapat jumlah dia contoh 1000. Sebelah sini, bila kamu tambah ambilan, kamu tambah baki HB, kamu mesti dapat 1000 juga. Benda yang sama. So, apa dia jumlah? Supaya balance dua-dua belah. Okey. Lepas tu kita nak tutup akaun modal ni. Kita hantar bawah baki tadi tu, yang kita dapat perbezaan tu. Kita hantar di sebelah yang bertentangan. Kita tulis sebelah sini macam kat sini, cikgu baki HB dia sebelah debit. Jadi di sebelah yang bertentangan dia, sebelah kredit lah. Kita labelkan sebagai baki BB. Nilai dia sama dengan nilai yang kita dapat di sebelah debit tadi, baki HB tu. Hantar bawah saja. Okey, kita buka buku mesra digital tu. Kita tengok soalan nombor 4. Kedai Amanda. A kita dah siap kan? Ya, siap dah A kita cikgu. dah siap. Okey, B tu. Cikgu nak tanya, B tu kita siap lagi ke tak? Siap dah. Siap dah ibu, cikgu pun hantar. Pesona. Okey, tengok balik dia kata tunjukkan modal kerja. Kita kena buat format apa? Penyata. Penyata. Hak cikgu suruh buat hari tu bentuk T kan? Ya. Ya. Yang tu cikgu nak bagi sajalah. Kalau kamu tengok soalan nombor 4 ni, dia tulis tunjukkan modal kerja yang wajibnya kita buat format penyata. Bila B tu kita buat format penyata, A tu kita kena buat apa? Format penyata jugalah supaya sama A dengan B tu, jenis format dia. Tapi yang cikgu bagi latihan tu tak apalah. Kamu dah buat dah tak apa. Kamu sambung sekarang. Buat B tu dalam format penyata. Tunjukkan modal kerja. Okey, catat satu lagi soalan cikgu nak bagi. C. Catat. Sediakan akaun ambilan. Sediakan akaun ambilan pula. C. Sediakan akaun modal. Yang kita belajar tadi. Faham tak? Faham. Okey, buat sekarang. Faham. Buat sekarang sampai 10 10 pula. 10 minit. Okey, buka akaun modal ikut format dalam buku kamu tu. Yang contoh 5 muka surat 2, 3, 5 tu ada tarikh, butir, folio amount, dua-dua belah debit dan juga kredit. Okey, dah buka? Dah. Yang pertama cikgu kata kita kena tulis apa dulu? Ambilan.
Baki bibi. Baki bibi dulu. Baki bibi sebelah Kredit. kredit. Okey, kita tarikh dia bila? Tarikh dia kita nak letak apa? Kita letak tarikh yang dia bagi itulah 30 September 2016 pula. 2000 X9 X4. Tak cikgu betul kan? Okey, kita tulis tarikh 2000 X4. Okey, tarikh dia kita tulis dia bagi 30 September. Yang pertama cakap tadi baki bibi, kita ambil kat mana? Modal awal. Kita ambil dalam soalan ni kan. Berapa? 25,500. Terusnya cikgu cakap kita kena tulis apa pula? Ambilan. Ambilan. Kita ambil dalam soalan juga. Berapa ambilan? 440. 440. Okey, seterusnya kita tengok untung atau rugi bersih. Kita dapat apa? Untung ke rugi bersih? Sebelum kita buat perbandingan dengan untung rugi tu. Rugi bersih. Letak belah mana? Letak belah debit. Rugi belah bersih. debit. Rugi bersih. Okey, nilai 8035 kan? Ya. Ya. Okey, kita dah tulis tu. Kita kira pula perbezaan. Yang mana besar, yang mana kecil? Kredit lagi besar debit. Okey, kita ambil nilai belah kredit ni 25,500. Kita tolakkan dengan nilai yang kecil ni. 440 tambah 8035. Kita dapat berapa perbezaan dia? $8035. 8035 tu rugi bersih. Okey, macam ni. 17025. 17025. Belah kredit kita ada 25,500 kan. Belah debit kita totalkan ambilan dengan rugi bersih kita dapat 8475. Okay, kita tolaklah 25,500 ni dengan 8475. Kita dapat 17025 kan? Ya. Kita nak label apa? Baki HB. Baki HB. Betul. Okey, jumlah kat bawah ni. Kita ambil jumlah yang paling besar lah. Kan? Ya. 25. Kita turunkan balik je. Nilai yang paling besar dalam barisan yang kita garis 2 tu. Okey. Bila kita dah dapat baki HB, kita kena hantar bawah. Kita nak tulis sebelah mana? Sebelah ke HB ni dia duduk belah debit. Kita kena Hantar ke baki kredit. BB Hantar ke kredit. sebelah kredit. Okey, nilai dia 17025. Kamu letakkan di sebelah yang bertentangan. Macam tu. Tarikh dia?
Lepas September berapa? September, Oktober kan? Ya. Oktober 1 1. Oktober. Ya. Kita nak bawa baki BB ni ke tahun seterusnya. Faham tak? Faham. Faham. Yang lain faham tak macam mana dapat baki HB? Faham cikgu. Faham dah. Kalau tak faham pun nanti boleh tanya cikgu lagi. Boleh jawab WhatsApp cikgu. Okey, kita dah habis untuk soalan nombor 4. Dengan kita tambahkan soalan C tadi kan, kita dah habis. Okey, lagi 10 minit kelas kita nak habis. Cikgu nak beberapa orang pelajar buat rumusan. Apa yang kita belajar hari ni? Okey, siapa nak dulu? Bagi tahu balik apa yang kita belajar hari ni je. Saya nak cikgu. Okey, Nisda. Bagi tahu apa yang kita belajar hari ni. Kita belajar format penyata kedudukan kewangan. Macam mana nak buat penyata kedudukan kewangan dalam format penyata. Seterusnya kita belajar tentang penyediaan akaun modal. Okey, untuk latihan 2 hari cuti ni, buka buku Mesra Digital. Muka surat 110. Perniagaan Adni. Buka lagi tak? Buka dah. Buka dah. Okey, jawab soalan A dengan B. Okey, itu saja kelas kita. Terima kasih semua. Kita jumpa Terima kasih cikgu. Terima kasih.